masuk amanah kerana prinsip. Ramai orang kata saya masuk amanah kerana kecewa, kerana dendam. Ya. Kita orang Islam tak boleh berdendam dan kita tak boleh bertindak kerana kita kecewa. Kita kena ada perhitungan. Ya. Amanah ni dari segi syar'i, ya, kita orang Islam, kita kena ada asas syarak, asas agama. Kenapa dari segi agama amanah patut ditubuhkan, sedangkan PAS sudah ada. Ya, ini selalu diguna oleh orang PAS. PAS, Parti Islam dah ada, tak boleh buat jamaah baru. Ya, jamaah PAS itu adalah satu-satunya jamaah. Siapa keluar daripada jamaah PAS masuk neraka, mati sesat. Ya, jadi tak boleh keluar daripada PAS, duduk dalam PAS sampai bila-bila. Ya, PAS pergi mana-mana pun tak boleh persoalkan. Pandangan ini adalah pandangan yang salah. Ya, berasaskan kepada tafsiran yang diberikan makna sendiri oleh PAS, iaitu alaikum bil jamaah. Kamu semua wajib berjamaah. Dan jamaah itu adalah jamaah PAS. Ya. Siapa keluar daripada jamaah Muslim, dia mati dalam jahiliyah. Jamaah Muslim yang dimaksud dalam hadis itu bukan jamaah PAS. Dia adalah jamaah orang Islam seluruh dunia. Kita nak keluar pada jamaah orang Islam, tak boleh lah. Kita keluar daripada PAS tapi duduk dalam jamaah Islam lagi yang lebih luas. Ya, PAS satu juzuk daripada jamaah Islam. Ya. Amanah duduk dalam jamaah Islam yang tidak ada jenama PAS, tapi masih dalam jamaah Islam. Kerana itulah sebab kita boleh lihat mufti-mufti pun ramai tak jadi ahli PAS. Ya, adakah mufti ni mati jahiliyah bila dia tak jadi ahli PAS? Orang PAS tak berani kata dekat mufti, dia hanya berani kata pada orang amanah saja. Baik. Amanah dari si syarak yang pertama adalah kerana nak menampung kepercayaan orang bukan Melayu kepada perjuangan Islam. Ringkas cerita. Abi cakap tadi serupa dengan pandangan saya, tapi kita tak pakat, ya. Dan saya bukan tiru Abi. Saya dah ucap ni banyak kali dah. Dan saya beri amaran kepada PAS ni tahun 2000 berapa? Di 2012. 2014, ya, di Seremban. 2014 di Seremban. PAS dulu berjuang Islam, tapi untuk orang Melayu je, pantai timur saja. Ya, Kelantan, Kedah, utara Kedah, Terengganu, Perlis. Pantai barat PAS ada pengaruh. Pantai barat orang kelas menengah, orang terpelajar, orang bandar dan orang bukan Melayu. Pantai timur, orang kampung, orang Islam hampir 100%. Macam mana nak bawa PAS ni diterima sebagai perjuangan Islam di pantai barat dan esok di seluruh Semenanjung, kemudian Sabah, Sarawak, barulah PAS boleh bersaing dengan UMNO. Ya, UMNO dia boleh takbir Malaysia kerana dia terima sokongan seluruh negara. Adakah perjuangan Islam ni hanya kena negeri orang Melayu saja? Jawabnya tidak, kerana Rasulullah bawa Islam ni sampai diterima oleh orang bukan Islam. Ni kita awal tahun hijrah. Bila Nabi sampai ke Madinah, Nabi tengah berucap. Datang seorang rabi ataupun ketua agama Yahudi, Abdullah bin Salam. Dia datang jumpa Rasulullah dan dia dengar Rasulullah tengah berucap. Rasulullah tengah berucap, yang didengar oleh Abdullah bin Salam antara lain, sebarkan salam. Sebarkan salam. Jangan bersalam, beri salam pada orang amanah saja. Jumpa orang PAS pun kena Assalamualaikum. Orang PAS pun kena jawablah. Pasal Nabi kata sebarkan salam. Tak bolehlah orang amanah bagi salam, orang PAS tak jawab. Jumpa orang UMNO pun kita Assalamualaikum. Beri makan. Ini pesanan Nabi SAW. Beri makan. Ya. Wa aqimut ta'am. Ini saudara buat majlis ada jamuan, ini ikut sunnah Nabi. Ya.
Pergi jumpa orang miskin, tak cukup makan bagi. Ada orang bukan Islam, buat majlis makan, ajak dia. Supaya dia kenal kita, dia tahu kita baik. Baik. Maksudnya adalah masyarakat bukan Islam itu mesti didekati. Dan bila Tok Guru ni Aziz, Ustaz Fadil Noor ni dulu lagi lah CCC. Anak dia pun mungkin tak ingat. Kita pergi Perak, Ipoh. Masa tu CCC, apa nama apa orang Cina di Ipoh dulu. Lupa saya nama dia. Dia buat majlis untuk dialog dengan Ustaz Fadil. Tunggu pukul 8.30, 10 orang Cina tak sampai. Kosong dewan. Itu tahun 80-an. Tapi bila Tok Guru Ni Aziz buat majlis, dia gantung tanglung rumah dia, dia cakap dengan orang Cina baik, dia melawat rumah orang Cina, dia dialog dengan orang Cina, ziarah ke sami-sami Buddha. Orang Cina dah mula minat dengan PAS. Tahun 2008, Alhamdulillah, PAS mendapat sokongan pertama kali di Perak sampai boleh jadi MB. Sekelip mata Tuhan bagi. Formula ni ajaib. Formula ni ajaib. Ya. PAS berjuang puluh-puluh tahun, tak ada anak kunci ni. Tiba-tiba sentuh switch yang ajaib, boleh jadi menteri besar di Perak. Boleh jadi esko di Selangor. Boleh jadi ahli majlis di Pulau Pinang. Ya. Boleh tambah ahli parlimen. Di Selangor, saya ambil khusus di Selangor. Masa tu kita menang 8 dun. Daripada tak ada. Menang 8 dun. Yang menang 8 dun ni adalah 25% pengundi yang menyokong tu, pengundi di situ adalah orang Cina. Tambah lagi orang India. Tapi orang Cina ni hampir 80% undi PAS. Saya tahu di Selat Kelang. Ya. Dr. Halimah punya. Selat Kelang tahun 2013 Dr. Halimah menang. Peti undi Melayu Dr. Halimah kalah. Peti undi Cina hampir 80% Dr. Halimah dapat undi. Ya. Jadi tahun 2008 orang Cina start undi PAS, 2013 tambah lagi, kukuhkan sokongan tu. Daripada 8 jadi 15 dun di Selangor. Bila PAS ni bermain kayu tiga dengan UMNO, dia tak betul-betul pergi dengan UMNO, tapi kayu tiga dia main. Saya menentang konsep permainan kayu tiga. Ya, kalau PAS boleh main kayu tiga, PKR boleh main lebih hebat daripada PAS. DAP boleh main lebih hebat daripada PAS. Kalau DAP dan PKR tak main kayu tiga, kita Pak Lepai main kayu tiga, mana kita punya integrity? Ya. Hasil daripada permainan kayu tiga ni kita boleh lihat PAS dah berubah nada dia. Ya. Dia panggil ini matang dan sejahtera. Nak tutup dia punya cinta tiga segi. Dia guna perkataan matang dan sejahtera. Menyebabkan dalam kes Selangor, orang boleh nampak PAS ni main kayu tiga, terutama masa lantik MB. Panjanglah cerita dia, saya tak nak panjangkan, tuan-tuan tak semayang asal lagi, saya dah semayang dah. Ringkas cerita, kita kena ada satu wadah perjuangan Islam yang boleh menampung kepercayaan dan undi dan sokongan orang bukan Melayu kepada perjuangan Islam. Dan wadah itu adalah amanah. Amanah pun berjuang Islam, tapi berjuang Islam secara konsisten, secara berwibawa, secara telus, secara progresif, secara jujur. Ya. Kita boleh lihat dalam dua pilihan raya kecil, Tuhan takdirkan apa yang kita pandang tadi betul. Orang Cina ramai-ramai yang dulu sokong PAS, tak sokong PAS, sokong amanah. Kalau amanah tak ada, mana dia pergi? Mungkin dia pergi pada UMNO balik. Pasal dia dah biasa dengan UMNO puluh-puluh tahun. Kalau dia pergi semula pada UMNO, kita nak bawa dia balik, puluh-puluh tahun pula kita akan makan masa. Jadi oleh kerana amanah ada, dia baru masa tu tak sampai setahun. PAS dah puluh-puluh tahun. Orang bukan Melayu
berikan undi mereka kepada perjuangan Islam yang dibawa oleh amanah. Bermakna hujah kita tadi adalah benar, hujah kita adalah valid. Kalau orang PAS tanya apa sebab dari segi cara kita kena tubuh amanah, ini salah satu dia. Yang lain-lain itu antara lain adalah cara berkerajaan. Ya, prinsip yang kedua, berkerajaan. Bila kita berkerajaan, mana tempat PAS ada kerajaan? Kerajaan yang dipimpin oleh PAS 100% adalah Kelantan. Adakah cara berkerajaan PAS di Kelantan ini ikut Islam? Dari segi ekonomi, dari segi sosial, dari segi pengurusan, dari segi pentadbiran, dari segi pengurusan harta, dari segi pengagihan kekayaan, dari segi menyelesaikan masalah-masalah, dari segi cara hidup pemimpin-pemimpin. Saya tak boleh jawab hari ini. Kalau saya jawab, markah PAS rendah, orang kata, oh berdendam. Rakyat kena jawab. Macam mana rakyat jawab? Ceramah PAS orang tak pergi. Lepas Tok Guru tak ada, orang tak pergi ceramah PAS. Sejak pilihan raya dulu sampai hari ini. Presiden PAS pergi di mini stadium Pasir Mas. Presiden PAS pergi. Dikerahkan budak-budak tahfiz Quran. Orang kampung tak keluar. Tak sampai 500 orang. Ataupun 600 orang lebih kurang. Termasuk budak-budak tahfiz yang dibawa dengan bas. Kenapa orang tak datang? Bermakna orang tak puas hati dengan pentadbiran kerajaan PAS. Satu contoh saja. Banyak lagi aspek lain. Jadi dari segi berkerajaan, amanah kena lebih baik daripada PAS.